Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Umi Syifa binti Awangya. Nombor matrik 197320. Pada hari ini saya akan berkongsi pengalaman saya menjalankan PAS di College Vocational Kanga Perlis. Yang pertama ialah latar belakang sekolah. Latar belakang sekolah iaitu pada tahun 1972, Sekolah Menengah Teknik Kanga dibina atas sebuah kawasan lapang yang dahulunya sawah padi berkeluasan hampir 30 ekar dan terletak di Jalan Sekolah Derma berhampiran persimpangan jalan ke Padang Besar. Sekolah ini dirasmikan oleh DYMM Raja Perlis Almarhum Tuanku Said Putra Ibni Almarhum Said Hassan Jamulullah pada 18 Februari 1975. Dan selepas pada itu, Sekolah Menengah Teknik ini dinaik taraf menjadi Sekolah Menengah Vocational, iaitu pengajian selama 2 tahun dan sistem pemeriksaan sama seperti sekolah harian biasa yang mempunyai SPN. Tetapi sekolah ini mempunyai 8 subjek, iaitu 6 subjek teras dan 2 subjek aliran. Sekolah ini menawarkan 11 kursus yang terbahagi kepada 5 kategori aliran. Aliran pertama ialah pertukangan, yang kedua ialah ekonomi rumah tangga, yang ketiga ialah pengaturcaraan komputer, yang keempat ialah kejuruteraan elektrik dan yang terakhir ialah perdagangan. Pada tahun 2013, arus perubahan telah melanda pendidikan, di mana sekolah menengah vocational akan dinaik taraf menjadi college vocational. Pelajar akan mengikuti pengajian selama 4 tahun, iaitu 8 semester yang meliputi 70% kemahiran dan 30% akademik. Pelajar KV tidak menduduki SPN, tetapi mereka akan menduduki SVM, iaitu CJ Vocational Malaysia, dan sekiranya mereka ingin menyambungkan pengajian ke tahap diploma, pelajar boleh menamatkan pengajian dengan Diploma Vocational Malaysia. Seterusnya ialah visi dan misi sekolah. Visi sekolah ialah peneraju pendidikan teknikal dan vocational yang unggul. Manakala misi sekolah ialah memperkasakan pendidikan teknikal dan vocational melalui pelaksanaan program yang berkualiti. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita lihat sekolah ini merupakan sekolah yang terletak di kawasan Dun Sena dan terletak berhampiran dengan 3 buah sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Sri Indah. Yang kedua adalah Sekolah Menengah Said Hassan, iaitu Sekolah Sukan Negeri Perlis, dan Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Selain daripada itu, sekolah ini juga berhampiran dengan pusat pendidikan, iaitu Jabatan Pendidikan Perlis, Pusat Keagamaan, iaitu Masjid Putra, Pusat Kesihatan, iaitu Hospital Tengku Fauziah, dan Pusat Membeli Belah. Ini merupakan pelan KV Kanga. Terdapat 6 buah blok utama, iaitu yang menjadi tempat pentadbiran dan pembelajaran seperti mak masai, bengkel, bilik guru, pejabat, perpustakaan dan sebagainya. Ini merupakan infrastruktur sekolah. Gambar pertama ialah gelanggang permainan, kedua ialah perpustakaan, yang ketiga ialah surau. Seterusnya ialah bengkel kulinari, bengkel jahitan dan kantin. Seterusnya ialah pemerhatian terhadap proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah. Alat bantu pengajar yang guru gunakan ialah projektor dan LCD, papan putih, komputer dan pelbagai jenis mesin seperti mesin jahitan, mesin masakan ataupun mesin adunan kek dan juga mesin pengering rambut. Manakala bahan bantu pengajar ialah modul latihan, patung kepala, model pola pakaian, model pakaian, bahan cetak, papan kenyataan dan grafik. Seterusnya ialah amalan pedagogi. Terdapat 3 amalan pedagogi yang dijalankan. Yang pertama ialah bidang kognitif. Saya dapati guru menerangkan kos outline kepada pelajar baru supaya mereka tahu bagaimana proses pembelajaran itu berlaku untuk 1 semester. Seterusnya ialah bidang efektif, iaitu pelajar tidak dibenarkan memasuki bengkel tanpa kebenaran guru. Dan sekiranya pelajar memasuki bengkel, guru akan memastikan pelajar mengamalkan keselamatan dari segi memakai kasut bertutup,
memakai apron dan tidak memakai barang kemas yang boleh mengakibatkan kecederaan semasa mengendalikan mesin. Yang terakhir adalah bidang psikomotor. Untuk kelas amali, setiap peralatan di bawah pengawasan guru. Oleh itu, saya dapati untuk kelas amali, guru akan menunjukkan terlebih dahulu cara mengendalikan mesin jahitan dan juga komponen-komponen yang terdapat di mesin jahitan yang perlu pelajar mengambil perhatian untuk digunakan selepas itu. Seterusnya ialah penyediaan rancangan pengajaran. Sebelum sesi pengajaran bermula, guru berbincang bersama-sama guru panitia mengenai rancangan pengajaran. Model isu digunakan untuk menyediakan rancangan pengajaran. Yang pertama ialah analisis pelajar. Saya dapati guru melakukan soal kenal kepada pelajar baru. Hal ini dilakukan untuk mengenal pasti pelajar dari segi latar belakang dan sosio-ekonomi keluarga. Dan guru juga menyelitkan soalan mengenai bidang khusus yang diambil supaya dapat mengetahui pengetahuan dan tahap kebolehan pelajar. Hal ini dilakukan agar dapat membangunkan bahan bantu pelajar yang baik bersesuaian dengan latar belakang murid dan potensi murid tersebut. Yang kedua ialah nyatakan objektif. Guru menetapkan objektif yang mudah diukur dan dicapai. Sebagai contohnya, pada minggu kedua, topik jahitan ialah keselamatan mesin dan guru ingin memastikan murid dapat mengendalikan mesin dan mengetahui setiap fungsi komponen yang terdapat di mesin. Dan guru menunjukkan cara mengendalikan mesin jahitan agar murid dapat mengendali dengan baik. Objektif yang jelas mampu membuatkan guru fokus terhadap yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh pelajar. Yang ketiga adalah pemilihan media dan bahan. Guru perlu mengetahui tahap kebolehan murid dan objektif yang ingin dicapai. Guru memilih kaedah teknologi sebagai set induksi yang mampu menarik perhatian murid yang berteraskan pengetahuan sedia ada murid dan mampu memberi pengalaman yang baru pada pelajar. Yang keempat ialah penggunaan media dan bahan. Sebelum masuk ke tajuk baru, guru memastikan pelajar membuat pembacaan dan pencarian mengenai tajuk pembelajaran pada minggu hadapan dan guru juga memberikan nota sebagai persiapan untuk hari kejadian. Dan pada hari kejadian, guru menggunakan tayangan LCD supaya proses pembelajaran tidak membosankan. Yang kelima ialah pelibatan murid dalam pembelajaran. Guru memastikan murid terlibat aktif dalam pembelajaran dengan membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan mereka dikehendaki berbincang mengenai tugasan berkumpulan dan dikehendaki melakukan pembentangan. Di sini saya dapati guru mengamalkan kaedah pembelajaran berpusatkan pelajar di mana guru sebagai fasilitator sahaja. Yang terakhir adalah penilaian semula bahan. Untuk menilai dan menyemak semula bahan, guru membuat penilaian dengan meminta seorang wakil pelajar membuat kesimpulan terhadap pengajaran hari ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan objektif pengajaran dapat dicapai. Seterusnya ialah pelaksanaan kebat dalam pembelajaran. Yang pertama, guru memberi latihan tubi kepada pelajar iaitu soalan bonus yang merupakan soalan kebat. Yang kedua, guru menggunakan sistem student-centered learning iaitu pembelajaran berpusatkan pelajar. Dan guru memecahkan murid kepada kumpulan dan dikehendaki berbincang untuk menyiapkan soalan kebat. Seterusnya ialah semasa sesi pembincangan, guru melakukan penambahbaikan agar murid dapat melihat kesalahan yang dibuat. Dan murid bertukar soalan kepada kumpulan lain agar semua pelajar dapat menjawab soalan dengan betul. Dan yang terakhir, guru membincangkan soalan aras tinggi bersama-sama murid agar penambahbaikan dalam pembelajaran dapat dilaksanakan.
Persediaan diri sebagai bakal guru di sekolah. Melalui pemerhatian, saya dapat mengetahui cara guru melaksanakan proses pembelajaran dan mengawal kelas untuk memastikan pelajar memberi tumpuan semasa proses pembelajaran. Ia sedikit sebanyak telah memberi pendedahan awal kepada saya sebagai persediaan untuk menjadi seorang guru. Selanjutnya ialah refleksi terhadap aktiviti core curriculum. Semasa tempoh PAS dijalankan, aktiviti core curriculum yang pertama yang dijalankan ialah aktiviti merentas desa. Antara kekuatan aktiviti core curriculum yang pertama ialah penlibatan murid yang menyeluruh ketika hari merentas desa. Yang kedua, penlibatan semua warga sekolah dan PIBG dalam menjayakan aktiviti merentas desa. Yang ketiga ialah semangat kesukanan antara guru dan pelajar. Terdapat guru yang melibatkan diri dalam merentas desa dan ada juga guru yang dikehendaki mengawal checkpoint dan tidak putus-putus memberikan semangat kepada pelajar. Dan seterusnya, guru-guru dan pelajar merancang dan mengurus sebelum dan semasa aktiviti core curriculum dijalankan, iaitu dari segi lokasi permulaan merentas desa, bermula dan berakhir, lokasi rehat, pendaftaran dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah kerjasama antara pihak sekolah dan pihak NGO seperti JPAM dan Rela semasa aktiviti core curriculum dijalankan agar keselamatan murid terjamin. Antara kelemahannya ialah pelajar tidak menepati masa semasa hari merentas desa dijalankan. Dan yang kedua ialah tiada latihan sebagai persediaan sebelum menjelang hari perlawanan. Gambar yang pertama merupakan suasana semasa hari merentas desa. Yang kedua ialah sebelum memulakan aktiviti merentas desa. Dan ini merupakan gambar saya dikehendaki untuk menjaga tempat pendaftaran. Seterusnya adalah kepentingan aktiviti core curriculum terhadap profesionalisme keguruan. Dapat meningkatkan komitmen guru terhadap pengurusan core curriculum. Yang kedua ialah dapat memupuk semangat kerjasama sesama warga sekolah dalam menjalankan aktiviti core curriculum. Yang ketiga adalah sebagai rujukan untuk melaksanakan core curriculum dengan lebih dinamik dan berkesan. Yang keempat ialah membangunkan sasiah pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti core curriculum. Seterusnya ialah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Yang pertama ialah keprihatinan guru terhadap pelajar. Guru memastikan murid tidak tercicir dalam pembelajaran. Yang kedua ialah budaya memberi salam dan menghormati guru diamalkan di KVK. Dan terdapat segelintir pelajar yang ringan tulang membantu guru mengangkat barang walaupun tidak diminta. Yang ketiga adalah persekitaran kawasan sekolah yang positif dapat meningkatkan semangat murid untuk datang ke sekolah. Dan yang keempat ialah corak kepimpinan pengetahuan yang baik dapat merealisasikan misi dan visi sekolah bersama. Yang terakhir adalah kerjasama antara guru sangat baik dalam membentuk sasiah pelajar. Sebagai contohnya, pada minggu kedua, guru melakukan pemeriksaan kepada pelajar, iaitu spot check. Hal ini dilakukan untuk melihat sama ada pelajar mematuhi etika pemakaian dan tidak membawa sebarang barangan larangan. Ini merupakan gambar semasa pemeriksaan diri pelajar spot check. Antara kelemahannya ialah guru dikehendaki merangka course outline dan mengubah sendiri modul latihan dan modul pentaksiran. Yang kedua, kekurangan prasarana menyebabkan kelas yang mempunyai ramai pelajar harus dipecahkan kepada kumpulan. Yang ketiga, terdapat guru yang kurang berkemahiran untuk mengajar pelajar, terutamanya ketika kelas amali. Dan yang terakhir, guru tidak dapat mengenal pasti keberadaan pelajar disebabkan sekolah ini mengamalkan sistem floating class, dan ini membuka jurang kepada masalah disiplin, iaitu ponten kelas dan ponten sekolah. Seterusnya ialah pelaksanaan budaya sekolah dan budaya kerja.
Sesi persekolahan akan bermula pada jam 8 pagi hingga 5 petang. Kehadiran pelajar akan diambil secara tangshkat di Pondok Keselamatan. Perhimpunan mingguan pada hari Isnin akan dijalankan pada jam 8 pagi di Dewan Muni. Kelas akan bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang kecuali pada hari Jumaat iaitu jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Masa berehat tidak tetap dan ia bergantung kepada guru kelas. Dan tiada kelas bengkel pada hari Jumaat, hanya kelas akademik sahaja dijalankan. Pemakaian pelajar juga berbeza mengikut klasifikasi pelajar. Dan yang terakhir, aktiviti kurikulum banyak dijalankan di luar kerana sekolah tidak mempunyai padang permainan. Antara budaya kerjanya ialah kehadiran guru juga dilakukan secara tangshkat mengikut sesi. Terdapat guru yang bertugas pada setiap minggu dan masalah dapat dirujuk kepada guru yang bertugas. Dan terdapat pengasingan tempat bilik guru antara guru akademik dan guru bengkel. Perkongsian antara guru juga sering dijalankan agar penambahbaikan dalam pembelajaran dapat dilaksanakan bersama. Dan yang terakhir, masa rehat guru pada jam 1 tengah hari hingga 2 petang. Antara kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja ialah dapat meningkatkan imej sekolah selari dengan visi dan misi sekolah. Yang kedua, dapat melahirkan budaya sekolah yang sihat antara guru dan pelajar. Dan yang terakhir ialah dapat melahirkan pelajar dan guru yang dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Antara cadangan dan penambahbaikan justifikasi budaya tersebut diteruskan ialah pihak sekolah dapat menetapkan bilik darjah kepada pelajar agar masalah disiplin seperti ponteng kelas dapat dielakkan. Yang kedua ialah pihak sekolah dapat membangunkan banyak prasarana untuk membolehkan pelajar menjalankan aktiviti kurikulum di sekolah seperti padang bola dan sebagainya. Di sini terdapat 2 buah gambar iaitu pelajar dan guru sedang mengimbas kad sebagai kehadiran datang ke sekolah. Yang terakhir ialah rumusan. Secara kesimpulannya, pada pendapat saya sebagai bakal guru, kursus ini wajar dilaksanakan oleh pelajar jurusan pendidikan sebagai langkah persediaan awal untuk mengajar di sekolah. Dan cadangan saya ialah PAS ini harus dijalankan pada tahun ketiga kerana pelajar sudah mempelajari semua kursus berkaitan sains rumah tangga. Dan ini tidak akan membuatkan pelajar berasa janggal untuk setiap pembelajaran yang diajar oleh guru tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.